Sebab tu ada ghuraba, fatuba lil ghuraba, untunglah orang-orang yang ghuraba, asing. Ja'al islamu ghariban wa sayaudu ghariba kama ja' fatuba lil ghuraba. Dan insyaAllah kita baca pada malam ini ialah hadis yang terakhir daripada hadis ini, daripada Arba'in Nawawiyah. Dan insyaAllah selepas daripada ini kita akan sambung kepada kitab Bulughul Maram seperti mana yang kita sebutkan sebelumnya, insyaAllah. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai faqal kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Wa kana Ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa wa khudh min sihhatik li maradik wa min hayatika li mautik. Rawahu al-Bukhari. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Allah redha kepadanya dan kepada bapaknya Umar. Dan bagi Umar bin Khattab itu anak yang saleh, iaitu Abdullah bin Umar, yang terkenal dengan seorang yang sangat mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kadangkala Ibnu Umar ni dia buat perkara walaupun dia tak faham. Di mana Nabi berhenti dia berhenti, di mana Nabi duduk dia duduk, di mana Nabi dalam perjalanan Nabi, kenapa kau berhenti, dia tendai berhenti. Kenapa kau tunduk, dia dulu Nabi tunduk ke sini. Walaupun asalnya sahabat lain tak buat, tapi Ibnu Umar ni dia mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tahap ittiba', dia ikut segalanya apa yang Nabi buat, li hubbihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana sayangnya dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Umar terkenal dengan fiqahnya, yang mana fiqahnya itu syiddah, keras. Dia keras, maksudnya dia dalam memilih pandangan itu, pandangan fiqah yang agak ketat. Dibandingkan dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas, yang mana fiqahnya itu terkenal dengan fiqah yang luas, yang longgar. Abu Ja'far Al-Mansur apabila dia minta Imam Malik menulis kitab Muwatta', dia minta kepada Imam Malik, dia kata jauhilah daripada ketatnya siddah Ibnu Umar, ketat sangat Ibnu Umar, dan longgarnya Ibnu Abbas. Duduk di tengah-tengah. Kerana kedua-duanya terkenal, seorang sebelah sini, seorang sebelah sini. Kedua-duanya radhiyallahu anhuma, Allah redha kepada keduanya. Tapi seorang tu ada kecenderungan dia di dalam fatwa. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha, asalnya ambil, yakni Rasulullah pegang bimankibai, dengan mankib aku. Mankibai ini antara dua bahu. Dia terjemah dalam bahasa Melayu apa itu? Bahasa Melayu ada terjemahan tak? Antara bahu kanan, bahu kiri, di tengah-tengah ni, antara di tengkuk ni, di belakang ni mankib.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang Ibnu Umar. Dan ini salah satu daripada uslub Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara approach Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nak bagi nasihat kepada satu orang. Kadang-kadang Nabi cakap terus, kadang-kadang Nabi pegang. Kerana bila pegang ni, dia menyebabkan orang yang dipegang itu bagi perhatian lebih lah. Kita umpamanya nak cakap dengan anak kita, kadang-kadang hak kecil ke apa, dia tak bagi perhatian, kita pegang dia, bukan pergi pulas telinga dia, kita pegang dia supaya dia bagi perhatian. Demikian Nabi SAW, dia pegang fadaraf, dalam sebahagian riwayat dia pegang Abdullah ibn Mas'ud. Dalam sebahagian riwayat fadaraba ala katifi Salman, dia tepuk bahu Salman. Lepas tu dia cakap, kerana bila Nabi ni sebagai seorang Nabi yang dikasihi orang besar, bila dia pegang, orang tu rasa penting ni. Baru Nabi SAW dia cakap, kata dia kepada Abdullah ibn Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau itu gharib. Gharib maksudnya asing, au abirus sabil, ataupun engkau itu abirus sabil, sebagai seorang pengembara. Abir sabil, orang yang lintas, pengembara, orang yang lintas satu benda tu, lintas jalan. Jadi orang yang rasa dirinya duduk pada satu tempat dalam keadaan tidak tetap. Dalam hadis Nabi SAW kata, kun fid dunya ka'annaka gharib. Arab sebut gharib maksud asing, sebab tu ada ghuraba, faquba lil ghuraba, untunglah orang-orang yang ghuraba, asing. Ja'al islamu ghariban wa sayaudu ghariba kama ja' fatuba lil ghuraba. Islam mula-mula datang gharib, asing, dan akan balik dalam keadaan asing. Untunglah orang-orang yang dianggap orang-orang yang asing. Sebab tu kita tengok sebahagian orang dibuh nama dia firqah ghuraba. Ghuraba ni asal daripada hadis, maksud orang yang asing, lain pada orang. Dalam terjemahan Indonesia, dia terjemah Islam itu datangnya dagang dan akan balik dalam keadaan dagang. Untunglah orang-orang yang dagang. Sebahagian orang Melayu dia tak faham, dia ingat dagang tu berniaga. Dia kata Islam tu mula-mula datang dia macam orang berniaga, lepas tu balik macam orang duk berniaga. Sebab tu dia berniaga dalam masjid. Orang suruh ceramah, dia lelong ubat dia. Dagang tu dagang bahasa Indonesia lah, ataupun bahasa Melayu lama, dia kata anak dagang. Anak dagang tu bukan maksud anak hak pergi berniaga negeri orang. Orang hak tak ada siapa lah, dagang pak malau, apa, kajang pak malau, kajang belipat ni, kajang saya mengkuang lalu, dagang pak malau, dagang bertempat, dagang saya menumpang lalu. Siapa kata lah? Oh, no dia. Dagang itu maksudnya ialah asing. Islam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia datang dalam keadaan asing. Asing maksudnya bukan dia berniaga, dia asing, orang pelik. Apa Nabi Muhammad ni bawa? Semua orang petikaikan dia. Kami ma sami'na hadza min abaina, kami tak pernah dengar benda ni daripada tok nenek kami. Asing. Lepas pada tu orang biasa dengan dah tahu Islam tersebar, Nabi kata nanti dia akan balik-balik dalam keadaan asing. Maksudnya bila kita cakap tentang sunnah Nabi, orang kata hampa ni pelik pada orang, hampa ni lain pada orang. Sebab apa? Sebab orang lain buat macam lain. Siapa hampa buat macam lain?
Kita kata yang lain ni, hak kami buat ni ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata tak boleh lah, pelik pada orang. Nabi kata fatuba lil ghuraba, untunglah orang-orang yang pelik ni. Setengah orang kata pasal apa kita tak buat pergi semacam. Nabi kata untung orang yang pelik. Bukan pelik jadi pelik-pelik, tapi pelik yang pelik pada sisi orang, tapi tak pelik di sisi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sisi sunnah Nabi tak pelik, ada dalam hadis. Hak orang buat amalan kebiasaan tu di sisi sunnah Nabi pelik, tapi oleh kerana ramai orang nak buat, orang kata tak pelik lah. Tapi kita kata yang pelik pada orang, tapi tidak pelik di sisi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan gharib, benda ni asing. Arab kata hadza gharib, ni pelik. Arab kata hadza gharib. Sebab tu ada dalam pengajian hadis ada bab kaji tentang gharibul alfaz, lafaz yang gharib, lafaz yang tak tahu. Zaman dulu orang guna, zaman lah orang tak guna dah kan. Maka sebab tu ada pengajian khas untuk tahu kalimat-kalimat dalam hadis yang asing pada zaman ini. Tak, walaupun zaman Nabi tak asing lah. Kadang-kadang orang 1400 tahun, 1000 tahun, 600 tahun orang dah tak guna perkataan itu. Bila kita baca hadis kita tak faham, maka ada ilmu khas yang bahas tentang gharibul hadis, tentang benda-benda yang gharib dalam hadis.